Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Fatimah binti Razani, nombor matrik A1748838. Nama saya adalah Nurul Nada binti Salim dan nombor matrik saya adalah A176051. Nama saya Nur Rasa binti Muhammad Safwan bernombor matrik A173798. Nama saya Wan Aidin Sofia binti Wan Mustafa dan nombor matrik saya A182924. Hari ini kami akan membincangkan tentang bahan yang disebut di dalam Al-Quran. Bahan itu terdiri daripada atom ataupun zarah yang kecil, dan antara contoh bahan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah yang pertama, besi. Penciptaan besi telah disebut di dalam Al-Quran melalui surah Al-Hadid. Besi merupakan antara unsur logam yang paling banyak ditemui di bumi ini, dan menurut kajian, besi berasal daripada bintang-bintang di angkasa. Di sini kita dapat lihat bahawa Allah telah menjadikan besi dan menurunkannya ke bumi supaya dapat digunakan oleh sekalian manusia. Berdasarkan ayat di atas, Allah telah memberikan penerangan tentang proses pengolahan besi melalui kisah Zulkarnain. Proses pengolahan besi ini telah dilakukan dari zaman dahulu dan menjadi semakin maju dan berkembang pada zaman kini yang dipanggil proses blast furnace. Seterusnya, berdasarkan ayat di atas, apa yang kita dapat adalah Allah telah menerangkan ilmu paduan logam yang ini alloy, di mana alloy ini berlaku apabila terdapat percampuran atom asing ke dalam logam lain. Unsur asing yang disebutkan dalam ayat ini adalah tembaga yang akan ditambah kepada besi untuk mendapatkan ciri-ciri dan sifat yang diinginkan. Surah ini menerangkan tentang manfaat dan kekuatan besi itu tersendiri. Yang pertama, proses pengolahan besi itu sulit dan banyak menghasilkan pelbagai produk yang kita selalu menggunakannya di bangunan-bangunan, jambatan kenderaan, dan yang terakhir, besi itu telah mendapat tempat yang istimewa di dalam Al-Quran kerana telah ada satu surah yang mengkhususkan tentang besi saja dalam surah Al-Hadid. Tembaga merupakan salah satu unsur yang penting di dalam kehidupan kita kerana tanpanya kita tidak dapat menikmati elektrik, siaran televisi, radio dan telefon pintar yang canggih. Hal ini kerana tembaga mempunyai sifat sebagai pengalih haba dan elektrik yang baik. Tembaga selalu digunakan sebagai lapisan untuk patung atau peralatan lain agar tahan lebih lama dan tidak mudah karat. Bukan itu sahaja, tembaga juga mempunyai banyak manfaat penting di dalam tubuh manusia seperti memperbaiki dan mengganti tisu pupuk atau kolagen yang rosak. Tembaga juga telah diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 96 yang bermaksud, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, maka telah Zulkarnain tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Ayat ini menceritakan seorang lelaki bernama Zulkarnain yang didatangi satu kaum yang meminta perlindungan dari serangan Ya'juj dan Ma'juj serta meminta untuk menutup jurang atau celah antara dua gunung untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Lalu dengan izin Allah, Zulkarnain yang mengetahui tentang kelebihan tembaga, dia pun melapisi bahagian luar logam besi dengan logam tembaga agar tembok yang dimiliki itu menjadi kuat. Jelaslah di sini bahawa Allah itu maha besar dan mengetahui segala sesuatu kerana sebelum ilmu sains berkembang pesat lagi, dia sudah menceritakan mengenai kelebihan tembaga ini terlebih dahulu dalam Al-Quran. Oksigen adalah unsur ketiga paling banyak selepas hidrogen dan helium, serta kedua terbanyak selepas besi di bumi. Unsur ini banyak didapati di biosfera, udara, laut dan bumi. Kewujudan unsur dibuktikan dengan firman Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 71 hingga 72 yang bermaksud, tidakkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menjadikan buah itu atau kami yang menjadikannya? Perkataan pohon berbanding kayu dalam ayat menunjukkan oksigen boleh dihasilkan daripada tumbuhan. Berdasarkan ayat, oksigen menjadi syarat utama pembakaran berlaku. Seperti firman Allah dalam surah Al-Yasin ayat 80 bermaksud, iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan daripadanya. Ayat api dari pohon hijau secara tersiratnya bermaksud oksigen dihasilkan oleh tumbuhan hijau iaitu melalui proses fotosintesis. Tanpa adanya tumbuhan berfotosintesis, oksigen akan lenyap dari bumi. Ini sebab mengapa hutan-hutan disebut sebagai paru-paru dunia. Allah menggunakan nikmat oksigen agar kita dapat beribadah kepadanya dan meningkatkan keimanan dengan bersyukur atas segala nikmatnya. Emas. Siapa saja yang tak tahu tentang emas? Emas merupakan logam peralihan yang berwarna kuning dan berkilau. Tetapi, pernah tak anda tertanya-tanya kenapa manusia sanggup habiskan masa dan tenaga untuk dapatkan emas? Ini kerana manusia anggap emas ini sebagai logam yang bernilai. Emas mempunyai sifat penarik dan bentuk estetik yang membuatkan manusia teruja untuk memilikinya. Sehingga kan Fir'aun Mesir dijumpai dengan kerandanya yang diperbuat daripada emas. Di dalam Al-Quran juga, emas seringkali disebut. Salah satunya dalam surah Al-Imran ayat 91 bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kafir
kafir lalu mati sedang mereka tetap kafir, maka tidak sesekali akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi walaupun ia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu. Mereka itu akan mendapat azab siksa yang tidak terperi sakitnya dan mereka pula tidak akan beroleh seorang penolong pun. Jadi daripada ayat Al-Quran ini kita dapat mengetahui yang emas ni memang merupakan barang tukaran paling bernilai. Jadi nasihat saya kepada anda semua, beli dan laburlah dalam emas jika mampu, kerana emas ni dapat dijadikan aset pada masa hadapan. Tetapi janganlah terlalu taksub sehingga lupa kepada Allah.